Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita teruskan lagi dengan topik seterusnya ialah tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Okay, so dia ada tujuh tujuan kenapa kerajaan melaksanakan sekatan perdagangan antarabangsa. Okay, sekatan ni dia bukan sahaja negara kita je, mana-mana negara pun diorang akan buat sekatan ni tujuan untuk melindungi negara dia, so that barang-barang kat negara dia tu boleh dijual dan dia tidak bergantung semata-mata kepada barang import sahaja. Sebab sekiranya kita terlalu bergantung pada barang import, contohnya macam sekarang ni, disebabkan isu COVID-19 ni, kita macam akan menghadapi masalah lah. Negara yang terlalu sangat bergantung kepada barang import akan menghadapi masalah, sebab ada barang-barang yang dikawal kemasukannya sebab takut akibat daripada jangkitan dan penularan penjangkitan tu. Okay, so hari ni kita tengok ada tujuh tujuan kenapa kerajaan melaksanakan sekatan. Okay, yang pertama kita tengok melindungi industri tempatan. Okay, contohnya macam kita tengok pengenaan cukai import. So cukai import ni merupakan cukai tak langsung. Cukai tak langsung ni maksudnya cukai yang boleh dipindahkan beban dengan menaikkan harga barang. Jadi pengeluar tempatan ni dia boleh menaikkan jadi pengeluar import ni bila dikenakan cukai, dia akan pindahkan beban tu dengan menaikkan harga barang. Jadi harga barang tu akan jadi lebih mahal. So bila dia masuk ke dalam negara kita, barang tu dia kurang bersaing. Dia tak boleh sangat nak bersaing. Dia tak boleh bersaing dengan barang tempatan kita sebab harga dia jauh lebih mahal. Okey, jadi pengguna tempatan ni dia mempunyai banyak pilihan. Jadi yang mana mampu, kebanyakannya most of them akan pilih barang tempatan lah yang jauh lebih murah. Okey, tapi kita tengoklah in terms of kereta pun kita boleh tahu macam kereta Honda, kereta Proton kan. Okey, so macam in this case, siapa golongan yang kurang mampu ke, diorang ada pilihan untuk membeli kereta tempatan. Okey, jadi kereta tempatan ni dia boleh keluarkan barang tu secara besar-besaran dan mendapat permintaan yang lebih tinggi dekat dalam negara. Okey, seterusnya menghadapi persaingan. Okay, menghadapi persaingan ni, so maknanya bila kerajaan dah bagi peluang untuk dia melindungi industri dia kan, dengan mengenakan sekatan kan. Contoh macam kereta, kerajaan dah melindungi industri kereta ketempatan, jadi kerajaan dah kenakan tarif, kerajaan kenakan kota terhadap kereta import. Jadi kereta yang nak masuk tu tak boleh masuk banyak-banyak. Jadi kereta tempatan, apa yang diorang perlu buat? Diorang perlu mengambil peluang ni untuk meningkatkan kualiti produk dia dengan menjalankan R&D. Okay, sebab dia boleh improve lagi sebab since permintaan barang dia dalam negara meningkat, jadi dia boleh gunakan peluang tu untuk membuat R&D, kajian terhadap produk dia. Okay, so that dia juga boleh mengeksport barang tu keluar negara. Okay, sebab bila dia dah buat improvement dari segi produk dia, dia boleh keluarkan produk tu banyak dan dia boleh pasangkan keluar negara. Okay, dia boleh eksport keluar negara. Okay, selain itu kita juga bergantung kepada barang-barang import, especially barang-barang gantian import. Okay, gantian import, contohnya macam spare part ke, elektronik ke. Okay, so barang-barang ni kalau kita kurang mengimport, maknanya kita nak menggalakkan industri tempatan kita ni untuk kita yang mengeluarkan. Okey, bila kita mengeluarkan barang-barang ni, kita dah kurang pergantungan terhadap barang import. Okey, seterusnya adalah sebagai salah satu hasil kerajaan. Okey, seperti yang kita tahu, cukai import ni dia merupakan salah satu hasil kerajaan. Jadi dia kerajaan boleh ambil kutipan cukai tu dan dia boleh daripada hasil yang dia dapat tu dia boleh berbelanja, sama ada nak buat perbelanjaan mengurus ataupun pembangunan. Okey, seterusnya adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, dalam isi yang pertama tadi kita kata melindungi industri tempatan. Maknanya industri tempatan kita ni mendapat peluang untuk dia memasarkan barangan dia dengan banyak sebab dapat permintaan. Sebab dia boleh barang import ni dia kurang permintaan terhadap barang import. Jadi barang tempatan ni mendapat permintaan yang banyak. Jadi bila industri tempatan kita ni mengeluarkan barang dengan banyak, jadi dia perlukan lebih ramai pekerja. Jadi dia akan mengambil lebih ramai
pekerja dalam negara kita. Jadi dia akan mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara. Macam mana dia meningkatkan pendapatan negara? Okay, bila kadar pengangguran menurun, lebih ramai orang bekerja dan lebih ramai orang membayar cukai pendapatan, dan ini merupakan salah satu pendapatan kepada negara. Okey, seterusnya memperbaiki imbangan pembayaran. Okey, imbangan pembayaran maksudnya adalah aliran wang masuk dengan aliran wang keluar. Okey, memperbaiki maksudnya dia akan daripada negatif, imbangan pembayaran defisit dia boleh jadi positif. Kenapa boleh jadi positif? Sebab sekatan ini dia boleh mengurangkan kemasukan barang import ke dalam negara kita. So bila barang import kurang masuk ke dalam negara kita, okey, so kita lebih banyak, kita kurang membuat pembayaran. Sebab import ni kita kena beli barang tu, faham tak? Kita beli, jadi kita kena bayar dalam mata wang kita. Jadi aliran wang keluar. So bila aliran wang keluar, dia akan memburukkan lagi imbangan pembayaran, akan jadi defisit sebab kita terlalu banyak membeli. So in this situation, bila dikenakan sekatan, okey, dia kurang mengambil barang import kurang masuk. Faham tak? Jadi kurang masuk maknanya kita kurang beli. Bila kurang beli maknanya kurang aliran wang keluar. Jadi imbangan pembayaran kita akan jadi lebih positif atau lebih baik. Okey? Okey, tak apa, yang ni kita akan belajar dalam tajuk yang akan datang, iaitu imbangan dagangan. Imbangan dagangan, apa itu imbangan dagangan dan apa itu imbangan pembayaran. Tajuk yang akan datang kita akan belajar lebih mendalam. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor seterusnya, iaitu keselamatan. Okey, keselamatan ni maksudnya sekatan dalam seperti sekatan bukan ekonomi ataupun embargo. Sama ada sekatan ekonomi ataupun boleh jadi embargo sebab kita buat sekatan bukan ekonomi ni, kita akan ikut SOP, kita akan check barang tu, kualiti barang tu untuk menjamin keselamatan negara kita kan. Kita kena check sama ada dia ada masukkan barang-barang terlarang, dia ada barang-barang yang barang-barang tiruan, barang-barang yang tidak selamat kan. Jadi barang tu kita boleh hantar pulang. Itu dah sekatan ekonomi. Tapi kalau embargo pula, contohnya macam sekarang kita tahu ada COVID-19. Jadi kita kurang membeli barang daripada negara yang banyak dijangkiti dengan COVID-19. Contoh macam China. Okay, kita tahu China. Jadi kita kurang mengimport barang-barang daripada China. Lagi-lagi kalau barang tu adalah barang makanan okay. Kalau ayam ke daging ke, kita kurang membeli daripada negara China. Okay, itu masuk embargo. Okey. Alright, so sekatan perdagangan ni tujuan untuk keselamatan Okey, kat sini dia ada kata sekatan perdagangan terpaksa diadakan oleh sebuah negara untuk melindungi industri yang penting dan strategik seperti industri beras dan makanan, agar kita tidak terlalu bergantung pada barangan import dari luar negara. Kenapa? Okey, sebab kita nak menggalakkan pengeluar-pengeluar tempatan ni untuk keluarkan lagi-lagi industri yang sangat-sangat penting macam beras dan makanan. Kita nak menggalakkan pengeluar kita ni mengeluarkan, jangan terlalu bergantung kepada barang import. Kenapa? Let's say kalau berlaku apa-apa dekat negara yang kita import, contohnya kita terlalu bergantung import beras daripada Thailand. Sekiranya Thailand berlaku apa-apa dekat Thailand, let's say macam peperangan ke bencana alam ke kat Thailand. Jadi kita dah hilang bekalan beras tu dah tak ada dah. Jadi dia akan mengakibatkan keadaan yang sangat teruk dekat negara kita, sebab kita selama ni dah terlalu bergantung kepada import barang makanan. Sebab tu barang makanan ini kalau boleh kita kena kurangkan bergantung Okey, kalau boleh selagi kita boleh menghasilkan barang tu dengan sendiri, kita kena hasilkan. Kita tak boleh terlalu bergantung kepada barangan import. Okey, so yang seterusnya dia nak menghalang kemasukan barang-barang yang haram seperti dadah Yang ni kita tahulah melalui sekatan bukan ekonomi. Okey. Alright, yang kat bawah ni dia kata daging lembu dan bahan tenusuk import yang diimport dicemari oleh bahan kimia. Yang ni pun dia boleh cek melalui sekatan bukan ekonomi. Kalau kita dah tahu wabak tu dia dah contohnya wabak H1N1, kita tahu dia menjangkiti haiwan. Jadi kita dah kurangkan import daging ke apa ke. Ini kita panggil sebagai embargo. Kita dah tahu dah. Isu tu kita dah tahu. Semua negara dah tahu dah.
Tak perlu pun dia datang kat negara kita nak baru nak check, tak perlu pun. Awal-awal lagi kita dah buat embargo. Okey, seterusnya adalah mengatasi masalah lambakan. Okey, apa maksud lambakan? Lambakan ni dia maksudnya masuk terlalu banyak ke dalam sebuah negara. Barang tu masuk terlalu banyak ke dalam negara kita dan barang itu dijual dengan kos yang sangat rendah. Itulah maksud lambakan. Dia dijual pada harga yang sangat rendah. Okey? Alright, so tindak lambakan ni dia sebenarnya tak bagus untuk sebuah negara tu sebab dia boleh monopoli pasaran negara tu. Faham tak? Kalau lambatkan terlalu banyak barang-barang daripada China masuk ke dalam negara kita, dia dah boleh menguasai pasaran kita. Apa yang tak bagus? Dia sangat tak bagus kepada industri tempatan kita. Okay, kita perlu mengelakkan kemasukan terlalu banyak sampai dikuasai, dimonopoli pasaran tempatan. Okay, jadi dia akan menyebabkan industri-industri kita lingkup lah, tak boleh nak bersaing. So kerajaan boleh kenakan kota untuk hadkan kemasukan. Dia boleh kenakan tarif, naikkan harga barang tu. Okey. So kerajaan juga boleh membuat anti lambakan. Anti lambakan ni merujuk kepada tindakan menyekat barang import dan untuk menghalang penjualan yang berlebihan dekat pasaran tempatan. Kerajaan juga akan melaksanakan anti lambakan, dasar anti lambakan. Okey. So that barang tu akan dikawal kemasukan dia. Okey, tak boleh masuk terlalu banyak. Okey, itu sahaja tujuan sekatan perdagangan.